Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam 5 Syawal. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 26 April 2023 bersama saya Nadine Nordin. Secanggih mana pun sistem keselamatan siber negara, jika individu iaitu kita sebagai rakyat tidak memahami bahaya ancaman siber, kita pasti bakal menjadi mangsa sedikit tersebut. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber, sila hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan menerusi talian 997. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Baik, ikuti kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai situasi terkini COVID-19 di Malaysia. Kes terkini COVID-19 yang dilaporkan telah menurun sebanyak 6.4% iaitu 5,149 kes kepada 4,817 kes berbanding jumlah kes yang dilaporkan sebelum ini. Dimaklumkan juga sehingga kini 18,319 kes daripada jumlah kumulatif kes yang dijangkiti adalah dikategorikan sebagai variant of concern VOC dan variant of interest VOI iaitu jenis varian Omicron dan subvariannya. Varian Omicron adalah satu-satunya varian yang sedang menular pada masa ini. Hasil penilaian risiko kumpulan pakar teknikal evolusi virus SARS-CoV-2 WHO telah menilai subvarian Arcturus iaitu sebagai subvarian yang memerlukan perhatian tetapi tidak diletakkan dalam kelas varian di bawah pemantauan. Sehingga 2 April 2023, subvarian ini telah dikesan sekurang-kurangnya di 31 buah negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Justeru pihak KKM mengingatkan orang ramai untuk terus mengamalkan TRIS iaitu Test, Report, Inform, Isolate dan Seek. Bagi yang bergejala, sekiranya positif COVID-19, lakukan pengasingan kendiri dengan segera untuk tempoh yang ditetapkan. Majlis Keselamatan Negara MKN berkongsi info mengenai operasi dan penguatkuasaan bersepadu sempena Hari Raya Aidilfitri 2023 bagi melancarkan trafik dan keterjaminan keselamatan di jalan raya. Antaranya op lancar yang dilaksanakan dalam tempoh 18 dan 19 April 2023. Op selamat dari 20 hingga 27 April 2023. Operasi dan penguatkuasaan bersepadu Hari Raya Aidilfitri 2023 adalah dari 18 hingga 27 April 2023 dan pemantauan pengurusan trafik dan insiden tempohnya adalah pada 24 April, 25 April, 30 April dan 1 Mei 2023. Ini pula adalah info trafik statistik harian kemalangan melibatkan kenderaan pada 24 April 2023 op selamat 20 iaitu Aidilfitri hari kelima. Berdasarkan statistik jumlah mengikut kenderaan terlibat dalam kemalangan jalan raya menunjukkan motorkar merekodkan 1,790 buah, motosikal 315 buah, pacuan 4 roda 103, MPV 63 buah, van 43, lori 8 buah, bas 3 buah dan teksi 2 buah. Pihak JSPT menasihatkan agar semua pengguna jalan raya sentiasa peka semasa pemanduan bagi mengelak risiko terlibat dalam kemalangan. Keracunan makanan juga boleh terjadi semasa musim lebaran. Terdapat 3 sumber utama pencemaran makanan yang terdiri daripada pencemaran mikrobiologi, pencemaran kimia dan pencemaran fizikal. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya mereka telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Anda disarankan untuk segera berjumpa doktor jika menunjukkan gejala-gejala keracunan makanan, antaranya adalah berasa mual, loya, muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan sekiranya tidak mendapat rawatan yang sepatutnya boleh membawa maut jika serius. Dapatkan rawatan dengan segera, jangan ambil mudah. Adakah sahih kenyataan media Istana Negara berkaitan KSN dan KPPA ini? Untuk makluman, menurut kenyataan Istana Negara,
adalah dimaklumkan bahawa Istana Negara tidak mengeluarkan kenyataan media seperti yang dipaparkan dan yang telah tular di media sosial. Orang ramai nasihatkan agar tidak menyebarkan atau berkongsi lanjut kenyataan palsu itu menerusi mana-mana platform media. Ingat, 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sentiasa menanti anda si penyebar berita palsu untuk diambil tindakan undang-undang. Sentiasa beringat saudara-saudari sekalian waspada taktik penipuan tawaran kerja secara dalam talian. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran kepada orang awam terhadap isu skamer ini. Adakah anda pernah melihat iklan tawaran kerja seperti ini di media sosial? Awas, ini adalah taktik penipuan tawaran kerja iaitu job scam. Tip dan nasihat yang boleh diamalkan adalah semak di laman sesawang atau media sosial rasmi syarikat tersebut tentang pekerjaan yang ditawarkan. Jangan mudah percaya pada tawaran dalam talian. Dan ayat yang kebiasaannya skamer ini guna pakai adalah hanya guna telefon dan tak perlu pengalaman kerja. Gaji anda terima adalah RM200 sehari. Jangan cepat percaya pada tawaran too good to be true. Dakwaan terdapat nombor pendaftaran khas Siri Madani dikeluarkan oleh JPJ adalah tidak benar. Ini yang berlaku yang disebarkan melalui media sosial aplikasi TikTok. Menurut kenyataan Jabatan Penguatkuasaan Jalan Malaysia JPJ, pihak JPJ ingin memaklumkan bahawa tidak pernah mengeluarkan nombor pendaftaran Siri Madani seperti yang disebarkan di media sosial TikTok baru-baru ini. Dalam hal ini, pihak JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya serta menghubungi pihak pejabat JPJ yang berdekatan bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Kenyataan media seterusnya adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai pelantikan Ketua Pengarah Kesihatan. Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Razi bin Abu Hassan atas pelantikan sebagai Ketua Pengarah Kesihatan yang baharu berkuat kuasa 21 April 2023. Yang Berhormat berkata pelantikan beliau adalah berdasarkan kelayakan dan pengalaman luas dalam bidang perkhidmatan kesihatan negara sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ini. Yang Berhormat yakin dengan pengalaman, pengetahuan dan kepakaran serta kredibiliti Datuk Dr. Razi mampu memberikan yang terbaik dalam memastikan matlamat dan agenda reformasi kesihatan negara dilaksanakan secara menyeluruh. Tahniah diucapkan daripada kami di RTM. Ini pula ikuti kenyataan media Setiausaha Polis Malaysia berkenaan tangkapan pemilik akaun Facebook Indra Mulia kerana menghina Sultan Johor. Pihak PDRM telah berjaya membuat tangkapan pada 24 April. Seorang lelaki warga tempatan di Puchong turut merampas beberapa barangan dan suspek dipercayai memuat naik hantaran berunsur penghinaan pada 20 April 2023. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 kerana mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Permohonan reman telah pun dibuat pada 25 April 2023 di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Orang ramai dinasihatkan agar tidak menyalahgunakan kemudahan media sosial dengan berkongsi kenyataan yang boleh mengundang kemarahan dan benci terhadap agama, bangsa, kaum, raja dan seumpamanya. Fahamilah erti 5 prinsip rukun negara dan terapkan dalam kehidupan seharian agar rakyat Malaysia kekal harmoni. Ini adalah kenyataan media Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT. Untuk makluman, pihak PDRM dan JSPT telah bersiap siaga untuk memastikan aliran trafik yang lancar bagi pengguna jalan raya dan lebuh raya utama yang pulang atau kembali ke Lembah Kelang. Antara langkah yang dilaksanakan adalah dengan pengaktifan laluan Smart Lane di Lebuh Raya Utara Selatan dengan kerjasama pihak PLAS Berhad iaitu di kilometer 259 persimpangan Port Dickson hingga kilometer 263 persimpangan Seremban arah utara serta kilometer 19 persimpangan Senai hingga kilometer 27 persimpangan Kulai arah utara. Pihak JSPT mengalung-alungkan sebarang info dan maklumat berkaitan kemalangan atau kesakan luar biasa daripada pengguna jalan raya dan boleh menghubungi Bilik Gerakan Trafik Bukit Aman di talian 03-2266-3356 yang bertugas 24 jam setiap hari.
Siaran media Ketua Polis Daerah Bentong berkaitan video tular di kilometer 14.6 Jalan Genting Highlands Bentong, Pahang berlaku kemalangan pada 16 April 2023 yang telah ditularkan di aplikasi media sosial Facebook. Hasil siasatan pihak polis mendapati pemandu kereta dalam perjalanan dari Serdang, Selangor menuju ke Genting Highlands. Ketika diselekoh, pemandu tersebut telah memotong sebuah kenderaan lain lalu hilang kawalan dan terbabas sendiri di sebelah kiri jalan. Pemandu tersebut tidak mengalami sebarang kecederaan dan kes disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Juga telah mengesan dan memanggil pemandu tersebut untuk tindakan selanjutnya. Semakan juga mendapati kenderaan terbabit mempunyai 11 rekod saman. Ketua Polis Daerah Bentong mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat kerana prihatin serta sentiasa membantu pihak polis. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Jangan ke mana-mana. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu dividen akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan mendahulukan rakyat yang berada dalam kecemasan dengan memberi laluan kepada sebuah ambulans di Pekan, mendapat pelbagai respon positif di media sosial. Daulat Tuanku perlu dijadikan contoh buat rakyat jelata. Namun, masih ada segelintir yang tidak mahu memberi laluan kepada ambulans. Peringatan ini buat kita bersama. Kita memudahkan urusan orang lain yang dalam kesusahan. InsyaAllah Allah akan membantu kita di waktu kita sulit. Tiada istilah rugi dalam membuat kebaikan kepada sesama makhluk Tuhan. Seterusnya, pendaftaran kemasukan kanak-kanak tahun 1 bagi kalender akademik sesi 2024-2025 bermula pada 2 Mei hingga 30 Jun ini. Kementerian Pendidikan KPM menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pendaftaran secara dalam talian itu boleh dibuat melalui modul pengurusan awam sistem bersepadu KPM iaitu MOEIS di laman sesawang idme.moi.gov.my. Menurut hantaran itu, kanak-kanak yang layak memohon adalah warga negara Malaysia yang lahir dari 2 Januari 2017 hingga 1 Januari 2018. Langkah-langkah pendaftaran turut dikongsikan dalam hantaran tersebut. Sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini berserta cuti yang panjang menjadi sumber pendapatan berlipat ganda buat pengusaha inap desa berikutan tempahan diterima begitu menggalakkan. Antaranya ialah inap desa My Kampung Berseri, salah satu inap desa yang menjadi pilihan perantau setiap kali pulang berhari raya ke kampung halaman di Perlis. Bagi penyelaras inap desa My Kampung berisi Perlis, Muhammad Izwan Izhar Haris, inap desa ini mula beroperasi sejak tahun 2007 yang menawarkan 9 buah inap desa dengan kapasiti sebanyak 27 buah bilik untuk keperluan pelanggan. Untuk Aidilfitri, kebiasaannya tempahan dibuat sebulan lebih awal dan penuh sepanjang minggu Aidilfitri dengan harga ditawarkan antara RM100 hingga RM120. Semalaman bagi sebuah bilik.
manakala RM170 hingga RM270 bagi sebuah rumah. Selain penduduk tempatan yang menyewa inap desa My Kampung, ia turut menjadi persinggahan pelancong asing yang berkunjung ke Perlis. Lebih 500 banduan di penjara Kajang dibenar bertemu ahli keluarga sejak semalam sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Suasana pilu dan hiba menyelubungi apabila mendengarkan perbualan antara penghuni bersama keluarga. Pertemuan yang penuh emosi dengan air mata itu direalisasikan menerusi lawatan khas Aidilfitri 2023 di penjara Kajang. Dipisahkan dengan dinding kaca dan hanya berbicara menerusi telefon. Jelas terpancar keceriaan di wajah mereka menerima kunjungan orang tersayang. Bagi Muhammad Sabri, pertemuan bersama abangnya cukup bermakna selepas hampir 8 tahun tidak bersua. Seorang bapa turut mengakui teruja dapat bertemu dengan anaknya selepas hampir 2 tahun tidak berjumpa pada perayaan Aidilfitri ekoran pandemik COVID-19. Bagi Sofia, bukan nama sebenar, mengakui terkilan dengan berita bekas suaminya dimasukkan ke penjara. Namun perlu kuat demi anak-anak tersayang. Sementara itu, Ketua Inspektor Penjara Kajang, Samari Daud memberitahu pihaknya sentiasa mengalu-alukan kehadiran pelawat bertemu penghuninya. Ia penting bagi membantu memulihkan semangat dan sokongan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Jenazah 6 mangsa kemalangan di kilometer 153 Jalan Jerangau, Cabur, Bandar Cenih Baru Kemaman selamat dikebumikan. Tuan Yah Dolah 61 tahun serta Rosliza Mat Husin 38 tahun selamat dikebumikan kira-kira 7 pagi di Tanah Perkuburan Islam Kampung Cabang 3, Jabi Besut. Sementara itu, jenazah Nur Nadia Natasha Abu Bakar 22 tahun dan anak perempuannya Nur Syafinas Naura Saiful Azwan 3 tahun selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Felda Kratung 1, Rompin Pahang. Terdahulu, kedua-dua jenazah tiba di kediaman di Felda Kratung 1 pada pukul 9 pagi dari Kemaman. Jenazah Nur Alisha Mardiah 2 tahun serta Abdul Halim Ismail 71 pula telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Polis Batu Rakir kira-kira 12.45 tengah hari. Insiden semalam membabitkan 2 kenderaan jenis Proton Persona yang menyebabkan 4 mangsa maut di lokasi kejadian manakala 2 lagi meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kemaman. Insiden itu dipercayai berlaku apabila salah sebuah kereta berkenaan dikatakan hilang kawalan sebelum bertembung dengan sebuah lagi kereta yang datang dari arah bertentangan. Anak bongsu mangsa kemalangan di kilometer 153 Jalan Jerangau Jabur di Cenih semalam, Nur Nadia Natasha Abu Bakar, 22 tahun, kini kritikal di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Mangsa Nur Syafana Nasha Saiful Azwan, berusia 2 tahun kini, dijaga oleh neneknya, Nik Hasni Muhammad Nur, berusia 52 tahun di hospital tersebut. Menurut adik mangsa, Muhammad Nur Ikwan Abu Bakar, ketika kejadian, kakaknya sekeluarga dalam perjalanan balik ke Felda Kratung 1. Sementara itu, jenazah Nur Nadia Natasha Abu Bakar, 22 dan anak perempuannya Nur Syafinas Naura Saiful Azwan, berusia 3 tahun selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Felda Kratung 1, Rompin Pahang pada pukul 10.45 pagi. Kedua-dua jenazah tiba ke kediaman di Felda Kratung 1 pada pukul 9 pagi dan disembahyangkan dan di kediaman yang sama. Menteri Kerja Raya Alexander Nathalingki berkata, tiada tanda faktor semula jadi yang dikenal pasti menyebabkan runtuhan di hadapan Akademik Pencegahan Rasuah Malaysia MACA di Persiaran Tunku Said Sirajuddin pada 1.30 tengah hari semalam. Beliau melalui Facebook rasminya berkata, cawangan kejuruteraan Cerun Jabatan Kerja Raya telah turun ke lokasi dan menjalankan siasatan. Siasatan awal mendapati kebocoran paip air bawah tanah berkemungkinan menyumbang kepada insiden berkenaan. Bagaimanapun, JKR sedang menjalankan siasatan lanjut dan terperinci. Beliau menasihatkan semua pihak agar bekerjasama mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Sementara itu, kaki tangan Institut Integriti Malaysia IIM diarah bekerja dari rumah. Kenyataan IIM malam tadi memaklumkan arahan itu dibuat atas faktor keselamatan dan berkuat kuasa sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan kelak. IIM juga sedang bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa dalam kerja-kerja pemantauan di kawasan terlibat.
Masih lagi berkait dengan berita yang sama, kaki tangan Institut Integriti Malaysia IIM diarah bekerja dari rumah susulan kejadian tanah runtuh yang berlaku berhampiran Akademik Pencegahan Rasuah Malaysia MACA dan Institut semalam. Menurut kenyataan IIM, arahan berkenaan dibuat atas faktor keselamatan dan berkuat kuasa sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan kelak. IIM sedang bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa dalam kerja-kerja pemantauan di kawasan terlibat. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang IIM di www.iim.gov.my dan media sosial IIM untuk maklumat terkini. Dalam kejadian pukul 1.30 tengah hari semalam, 76 petugas pentadbiran MACA dan IIM berdepan detik cemas apabila runtuhan tanah berlaku di kawasan tersebut. Bagaimanapun, kesemua mereka tidak mengalami kecederaan. Sepasang suami isteri yang baru melangsungkan perkahwinan semalam ditahan polis selepas disyaki mengedar dadah dianggarkan bernilai RM77,000 di Langkap Perak. Penahanan suspek berusia 23 dan 24 tahun itu dibuat sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik, Ibu Pejabat Polis IPD Hilir Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak berkata, suspek ditahan ketika berada dalam sebuah kereta di kawasan parkir masjid dan dipercayai sedang menunggu pembeli. Pemeriksaan lanjut ke atas kenderaan menjumpai sebuah beg pakaian mengandungi 20 bungkus plastik berisi bahan disyaki dadah jenis heroin dengan anggaran berat 9.268 kg. Dadah yang dirampas dipercayai untuk diedarkan ke luar daerah Hilir Perak dan mampu menampung kegunaan 10,000 penagih. Kedua-dua suspek positif dadah jenis syabu selain turut mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kota internet tambahan bagi pengguna pakej Prabaya sempena Aidilfitri mendapat respon positif daripada orang ramai. Tinjauan RTM mendapati mereka memperoleh manfaat menerusi inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dengan syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Selain panggilan video, pengguna juga berkesempatan untuk berkongsi momen Hari Raya Aidilfitri dengan rakan menerusi platform media sosial. Terdahulu, media melaporkan inisiatif itu dilaksanakan bagi tempoh tertentu hingga 31 Mei ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen notifikasi, segmen yang terakhir. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ketahui. Ayuh kita mulakan dengan maklumat ini. Ya, bola. Mari sama-sama kita saksikan bola iaitu perlawanan Liga Super 2023 bagi Minggu 10.
iaitu kita dapat saksikan perlawanan di antara Penang menentang Kuching pada 27 April 2023 8.30 malam di saluran TV2 dan juga Sukan RTM. Manakala seterusnya pada 28 April 2023 8.30 malam di saluran OK dan juga saluran Sukan RTM, anda dapat saksikan perlawanan antara Terengganu menentang Sri Pahang. Ya, ayo sama-sama kita saksikan di talian ataupun di saluran RTM yang telah pun kami kongsikan, TV2, saluran Sukan dan juga saluran OK dan juga Sukan RTM. Ini pula adalah peringatan kawalan COVID-19 sempena Syawal. Ya, kita masih lagi belum menentang COVID-19. Jadi apa antara yang boleh kita lakukan? Sentiasa mengamalkan TRIS, iaitu Test, Report, Isolate, Inform, Seek bagi yang bergejala. Jika ujian COVID-19 positif, apa yang perlu lakukan? Asingkan diri, kekal di rumah dan tidak menerima tetamu. Ya, yang ketiga pula adalah orang ramai, terutamanya golongan berisiko tinggi seperti warga emas, individu komorbid atau imuniti rendah digalakkan memakai pelitup separuh muka di kawasan sesak dan sempit. Dan yang paling penting, sentiasa mengamalkan kebersihan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air ataupun sanitasi tangan. Ini pula adalah Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada 29 April, kita dapat saksikan lokasinya adalah Hotel Raya Alostar Kedah. Raya, mari kita beraya. Bermula seawal pukul 10 pagi hingga 2 petang. 6 Mei 2023, UiTM Permatang Pauh, Pulau Pinang. 11 pagi hingga 2 petang. 7 Mei 2023, Wisma Majlis Bandaraya Seremban pada pukul 10.30 pagi hingga 3 petang. Untuk dapatkan maklumat lanjut, anda boleh layari laman sawang www.malaysiamadani.gov.my. Dan ini pula, tangan anda mungkin kelihatan bersih tetapi ini tidak bermakna ianya bersih. Cuci tangan dengan betul dan sempurna dengan air dan sabun ataupun sanitasi tangan untuk membersihkan tangan dari kuman dan kotoran. Ini pula adalah ketupat versus nasi impit. Ya, nasi impit. Jadi tahukah anda, hidangan ketupat palas dan nasi impit menunjukkan jumlah kalori yang berbeza. Oleh itu, pilih dan buat perbandingan jumlah kalori yang sesuai. Dapatkan maklumat ini ya, kita tengok ketupat pulut palas iaitu 1 biji 50 gram iaitu mengandungi 130 kalori. Manakala nasi himpit 8 cube kecil iaitu 50 gram, dia punya kalori adalah 80 kalori. Dan rendang ayam 100 kalori, kuah kacang 130 kalori. Ada pula yang makan ketupat pulut dicampurkan pula dengan kuah kacang, jadilah 260 kalori. Jadi perlu bijak memilih kalori kita. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih sampai di sini saja. Seperti biasa, untuk mendapatkan maklumat yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala untuk memastikan sumber berita yang anda terima adalah benar, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Manakala sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber secara dalam talian, anda boleh hubungi talian 997. Pastikan sahih, ingat setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 2.30 petang. Dan pastikan anda tidak menyebarkan berita palsu di musim perayaan ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.